Dalam sejarah Malaysia, selalunya kita hanya membuat kenyataan dari jauh. Inilah kali pertama melihat kepada semangat denyut nadi anak-anak Malaysia. Saya ambil keputusan untuk keliling dunia Arab menyatakan pendirian kita. Saya di Riyadh. Selain dari GCC ASEAN, Putera Mahkota Perdana Menteri Mohammed bin Salman mengundang saya lawatan sehari untuk mengadakan perbincangan hati ke hati, dan tajuk utama adalah Gaza. Saya beritahu kepada Putera Mohammed bin Salman, Arab Saudi harus juga ke depan, pertahankan, dan kami bersama memberi sokongan yang padu supaya ada suara tegas pertahankan hak rakyat Palestin dan kemanusiaan bagi rakyat Palestin Gaza. Di Riyadh, saya sempat bincang ringkas dengan Amir Khattar. Kerana Amir Khattar di antara yang tegas mempertahankan hak bumi Palestin. Saya bincang dengan Syekh Muhammad bin Zayed Al-Marat, menyatakan kami dari jauh, tetapi saudara beritahu biar kita sepakat kali ini dunia Islam jangan kelihatan lesu, mesti bangkit pertahankan hak bumi Palestin. Saya sempat bertemu Raja Bahrain, menyatakan sikap yang sama. Dari Riyadh, saya berlepas ke Istanbul, menemui sahabat saya, Presiden Recep Tayyip Erdogan. 2 jam dengan dia, bincang teliti apa langkah harus diambil, bagaimana sikap kita bersama, dan juga berdepan dengan Amerika Syarikat dan Eropah yang sama sekali tidak mempedulikan soal kemanusiaan. Bingung kita, mana dia demokrasi, mana dia hak asasi, mana dia kemanusiaan. Apa kemanusiaan itu bagi orang kulit putih dan hamba abdi bagi orang kulit hitam? I was telling them, where is the justice? Where is humanity? Where is democratic ideals and human rights? We are not asking for anything extra. We want the Arabs, the Palestinians, the people of Gaza to be treated as human beings. Stop the killing. Give them food. Give them medicine. Give the babies the right to live. Is that asking too much? Where is the humanity? Where is the United Nations? Where is the international voice to defend what is right? Dari Istanbul, dari meja perbincangan dengan Presiden Erdogan, saya terus ke Kahira, jumpa Presiden Mesir Abdul Fattah Sisi. Kerana Mesir punya peranan yang sangat kritik, kerana sempadan Rafah di tangan Mesir dan Israel. Saya nak jelaskan, dan saya lihat sendiri dari keterangan Egyptian National Red Crescent, kemudian bincang hati ke hati dengan Presiden Mesir. Dia kata kalau 200 kontainer dibawa masuk ke Gaza, dia izinkan sekarang juga. Dia tidak mahu sempadan itu dijadikan alasan oleh Israel untuk menghambat keluar orang-orang Palestin. Sebab itu dia tegas, buka sekarang ini hanya 20 kontainer satu hari. Yang diperlukan oleh rakyat Gaza 200 kontainer satu hari. Ubat tak cukup, minum susu al-bayi tidak cukup, bekalan elektrik terputus, air minum tidak ada. 2023 dan masih manusia bercakap soal tamadun, kemanusiaan, hak asasi, membiarkan manusia kebuluran. Dan itu pendirian. Dan saya menyatakan kepada Presiden Mesir, Malaysia ambil keputusan menyokong pendirian Mesir untuk memberi laluan penuh. Dan dia kata siapa saja, negara mana saja, dari Turki, dari Arab Saudi, dari Qatar, dari UAE. The best way yang kita dah fikir panjang dulu saya sebagai pengarah komunikasi Kementerian Kewangan, the best way still pindah kepada bantuan tunai terus kepada B40 dan M40. Saya harap bila kerajaan tarik subsidi RON95 dan diesel, kerajaan mesti tambahkan jumlah STR ni. Bagi saya 2 bilion tak cukup. Sebab kalau katalah kita hapuskan, memang betul lah mereka tidak akan hapus secara sekaligus. Sekarang baru RM2.15 turun naik RM3.87. Saya tak fikir kerajaan akan buat macam tu. Daripada RM2.05 petrol RON95 terus pergi kepada RM3.55. Saya tak fikir dia akan melonjak terus macam tu. Mungkin dia akan buat secara berperingkat. So, kalaupun buat secara berperingkat, yang mana patutnya kita buat serentak, lepas tu sekali je kena maki, daripada buat berperingkat, setiap kali naik, setiap kali kena maki. Lebih baik buat macam Datuk Seri Najib buat lah. Dia buat serentak. Cuma nasib Datuk Seri Najib tu, masa dia buat tu, harga minyak dunia jatuh. Memang trend menurun ketika Amerika menghasilkan shale oil dia sendiri. Pengeluaran Amerika tu meningkat 2,5 kali ganda. Kemudian negara-negara Arab ni nak bunuh shale oil Amerika ni sebab dia punya kos pengeluaran dia tinggi, $50 satu barrel. Kos pengeluaran yang secara biasa ni, korek gerudi dasar laut ni dalam $30. So, negara OIC lambatkan lagi minyak. Itu yang harga minyak dunia jatuh. So, masa tu nasib kita baik. Kita apungkan harga minyak.
harga minyak tu turun. RM1.6. So orang tak berapa nak maki sangat. Bila Habis. naik sikit tu mulalah dia orang ni mengamuk dan sebagainya kan. Itulah manusia. Kita tak boleh nak cakap apalah. Yalah. Kan. Lepas tu kalau kita tengok keadaan sekarang ni, kalau misalnya decision kerajaan ialah untuk tarik sepenuhnya, maka saya mengharapkan setidak-tidaknya memang kerajaan kena belanja at least STR ni bukan 10 bilion. Dia kena pergi sama ada 20 atau 30 bilion. Memang kena pulangkan balik kepada the right target group ataupun kumpulan sasar yang betul. Jika kita bandingkan dengan jumlah peruntukan cash transfer yang kita bagi kepada sumbangan tunai rahmah, iaitu lebih kurang saya anggap lebih kurang 10 bilion. Rahmah kita bagi 10 bilion. Tetapi subsidi yang kita bagi yang tidak bersasar ini hampir 4 kali ganda daripada apa yang kita bagi kepada bantuan cash transfer rahmah. 4 kali ganda. Tapi yang itu tak bersasar. Yang ini bersasar. Dengan menjimatkan separuh daripada subsidi bahan yang tidak bersasar ini, katakan kita jimatkan 20 bilion. Kerajaan boleh meningkatkan peruntukan kepada bantuan sumbangan tunai rahmah ini. Kalau kita tak mau saving, kita nak bagi kat dia. Sebanyak 3 kali ganda kita boleh meningkatkan. Dengan menyusun balik subsidi yang tak bersasar ini kepada bersasar. Kuantum bayaran ini kerajaan boleh decide. Consumption, apa kebaikannya? Apabila kita bagi itu, cash transfer itu kita jangan bagi sekali, kita bagi tiap-tiap bulan. Dia akan membuatkan satu pusingan ekonomi through consumption. Consumption akan meningkat, berpusing dan akhirnya industrialisasi akan membangun. Dia punya multiplier effect, kalau kita betul-betul susun strategi ini, dia akan memberi kesan yang sangat baik, bagus dan cekap kepada putaran ekonomi negara. Ini bermakna, isi rumah berpendapatan rendah boleh menerima SDR sekitar RM900 sebulan. Kalau bandingkan apa yang kita buat tak bersasar ni. Kita kalau buat sekali one shot, dia tak boleh jadi. Kita nak pastikan kalau kita nak buat, kita ambil jangka masa katakan 5 tahun ataupun 10 tahun. Maknanya every year, kita reduce kita punya subsidi 10%, kemudian second year 10%, third year 10%, fourth year 10%. Maka apabila harga minyak jatuh balik, dia tidak lagi mencecah itu dan kita stop. Jangan reduce. Sebab harga minyak ni turun naik. Sekarang ni kita berdasarkan $100 per barrel. Sekarang kalau harga minyak jatuh balik 40 dan kita stop. Jadi ini adalah sangat dinamik kita menyusun targeted subsidi. Tapi kalau kita potong sekali one shot, dan kita akan dapat lihat bahawa inflation akan naik begitu tinggi. Kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat yang kita panggil underserved, tidak akan dapat manfaat ini, maka mereka ini akan tertinggal. Sebab itu, dengan adanya sistem ini, dan kita sebagai wakil rakyat, ahli parlimen, kita ada semua kawasan yang kita jaga. Kemudian dalam negeri-negeri juga ada Dewan Undangan Negeri, juga ada 500 lebih wakil rakyat. Maka mereka inilah yang memainkan peranan untuk memastikan mana-mana keluarga yang tertinggal. Dan akhirnya selepas 5 atau 10 tahun, kita boleh menyelesaikan DNA Malaysian ekonomi yang bergantung kepada subsidi. Apabila kita bagi subsidi, dia bersasar. Tidak ada orang dapat kepentingan daripada ini kerana tidak ada leakages, ataupun kalau ada, dia tidak sebanyak yang apa hari ini kita boleh bagi. Sistem cash transfer ini adalah sistem terbaik untuk memberi bantuan terus kepada kumpulan yang memerlukan berbanding sistem subsidi pukal hari ini yang bukan sahaja bersifat regresif dengan memberi manfaat kepada yang bukan sahaja bulan berpendapatan tinggi, tetapi juga mendedahkan kepada ketirisan melalui penyelewengan dan penyeludupan bahan api ini ke luar negara. Banyak kita punya subsidi diesel pun pergi ke luar negara. Saya menyambut baik komitmen Yang Amat Berhormat Tan Bun dalam ucapan bajet 2024. Beliau akan menyasarkan subsidi ini berfasa dengan menambahkan sumbangan tunai untuk mengurangkan kesan kenaikan harga bahan api tersebut kepada mereka yang tidak berkemampuan. Setakat ini saya boleh katakan peguam-peguam negara di Malaysia ini telah menjalankan kewajipan secara bersendikan kepada perundangan dan kuasa yang ada pada mereka, melainkan peguam negara yang sebelum ni yang tulis buku. Saya tak nak sebut nama tapi dia menulis buku, memoir tentang diri dia. Sebab dalam memoir dia bercerita tentang bagaimana dia meletakkan diri dia sebagai menghambakan diri kepada kuasa politik yang melantik dia. Dan bila Perdana Menteri itu berhenti, dia pun berhenti. Kerana dia tidak rasa dia bertanggungjawab kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang melantik dia. Tapi dia rasa habis je perjawatan Perdana Menteri, maka perjawatan dia pun habis. Sebab dia dilantik oleh kerajaan itu dan dia membawa aspirasi kerajaan itu. Dan inilah peguam negara yang membawa pendakwaan-pendakwaan yang ada sekarang ni terhadap Datuk Seri Najib ke, terhadap Datuk Seri Zahid ke, terhadap mana-mana pemimpin yang menjadi isu hari ini tentang pendakwaan terpilih. Okay. Jadi saya membuat exception, saya membuat pengecualian. Ini adalah AG yang tindakan dia mesti menjadi skrutini atau diperhalusi oleh umum sama ada tindakan dia itu. Dan dalam kes ini saya berani mengatakan adalah bibit-bibit yang menunjukkan bahawa terdapatnya selective prosecution yang dijalankan oleh AG ini saja. Saya tidak bercakap tentang lain AG, saya bercakap tentang AG ini.